Dalam Selamat Pagi Malaysia pada kali ini, untuk seterusnya saya bersama dengan seorang tetamu untuk berkongsi berkenaan dengan membumikan penghayatan hadis dalam kehidupan. Ini bersempena dengan satu majlis yang dinamakan Majlis Sama Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024. Saya sangat berbesar hati pada hari ini untuk bersama dengan Ustaz Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari, iaitu pengerusi bersama Majlis Sama Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Ustaz. Terima kasih. Baiklah Ustaz. Kita mulakan pada hari ini dengan perbincangan untuk kita melihat sejauh manakah Ustaz melihat penghayatan hadis dalam kehidupan kita, terutamanya masyarakat di Malaysia ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Ridwan, penonton-penonton yang saya kasih, yang saya muliakan. Kita kalau melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam satu ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kamu akan dapati siapapun kamu, pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik. Jadi ini adalah menjadi satu pegangan dan satu kepercayaan kepada setiap individu Muslim bahawa kita mempunyai petunjuk dalam semua hal keadaan, baik dalam urusan hukum hakam agama, baik dalam urusan untuk pentadbiran, baik dalam urusan hal ehwal keluarga, baik dalam urusan untuk kita bersikap bagaimana untuk kita nak hidup di atas muka bumi ini. Dalam setiap sudut kita akan dapati contoh tauladan daripada Nabi Muhammad SAW, dan contoh tauladan ini untuk kita pelajari, untuk menjadi panduan kepada kita. Rujukannya adalah hadis Rasulullah SAW. Tapi dunia ini bergerak, Ustaz. Kita masuk dalam dunia moden, teknologi berubah, cara hidup kita berubah. Persoalannya cabaran-cabaran dalam kehidupan itu. Mungkin ramai di antara kita tahu dan kenal dan belajar banyak hadis. Tapi bagaimana untuk kita memastikan masyarakat kita ini, mungkin saya juga memastikan hadis yang kita tahu, yang kita belajar itu bukan sekadar teori, tapi kita boleh praktikkan dalam kita menerusi kehidupan dalam dunia teknologi moden. Kita perlu jelas satu perkara bahawa utusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul buat kita adalah utusan yang sudah Allah rencanakan sepanjang zaman sampai kepada hari yang ditentukan oleh Allah, iaitu hari kiamat. Jadi ini adalah akidah orang Islam. So bila kita berpegang kepada akidah tersebut, kita akan dapati bahawa apa yang Nabi kita ajarkan yang sudah 1400 tahun lebih itu tetap relevan sampai bila-bila. Dan secara umumnya pasti akan ada sesuatu yang sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW akan apa yang berlaku di akhir zaman, yang berlaku di zaman kita, yang akan berlaku selepas daripada kita sampai kepada hari terakhir, hari kiamat pun sudah ada isyarat daripada Nabi. Cuma dari segi praktikalnya adalah macam mana kita nak memahami secara praktikal. Yang inilah kita perlu kembali kepada bagaimana para ulama-ulama silam mereka memberikan pendetailan dan penjelasan kepada hadis-hadis Nabi, dan para ulama ni saling berganti. Mereka tidak pernah terputus di atas muka bumi ini. Setiap zaman ada para ulama dia yang akan sentiasa memberikan penghuraian kepada kita untuk masyarakat awam memahami hadis Nabi dengan cara seperti apa. Ini yang penting, satu poin yang penting untuk kita faham bahawa untuk memahami hadis Nabi supaya tetap kekal praktikal dan relevan sepanjang zaman, kita kena rujuk kepada para ulama-ulama yang ada di negara tersebut, di tempat tersebut, untuk memahami bagaimana hadis ini akan tetap relevan. Dan bagaimana penghayatan hadis ini di kalangan masyarakat ini mampu untuk meningkatkan, saya kata mewujudkan kestabilan dan keharmonian masyarakat. Terutamanya apabila kita bercakap tentang negara kita, negara Malaysia ini banyak bangsa, banyak agama, berbilang kaum. Ya, kalau kita bercakap tentang hadis, ya okey, ilmunya, teorinya, hadisnya untuk orang Islam. Tapi bagaimana untuk penghayatan ini mampu untuk memberi kestabilan Islam bersama dengan agama-agama lain di Malaysia? Menarik soalan ini. Kita kembali sedikit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati Nabi kita sudah berjaya mengasaskan satu negara yang bermasyarakat majmuk di negeri Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada orang Islam majoriti, ada orang bukan Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada pelbagai agama, pelbagai kaum, lebih daripada berbilang-bilang bangsa, kabilah yang ada di Madinah. Tetapi semua mereka, macam mana Nabi boleh satukan di atas satu payung, iaitu adalah dengan satu konsep untuk mencintakan tanah air bumi Madinah. Tetapi ada asas-asas penting yang tetap mereka tidak boleh beralih, iaitu dalam hal
menghormati agama Islam sebagai agama yang majoriti di sana, dan tetap diberikan hak kebebasan kepada masing-masing agama untuk mereka beramal dengan agama mereka. Inilah juga yang kita contohi di negara kita. Inilah yang patut untuk kita melihat. Sebab itu kita sentiasa menyebutkan tentang konsep Piagam Madinah, dan inilah juga salah satu daripada mana datangnya inspirasi, datangnya konsep Malaysia Madani juga adalah daripada untuk mencontohi bagaimana Madinah itu dibina oleh Rasulullah, berpaksikan kepada Piagam Madinah. Di situ sudah dibincangkan semuanya. So kita kena kembali belajar Piagam Madinah tersebut untuk masyarakat kita, negara kita yang punya masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, untuk tetap kita hidup dalam keadaan harmoni. Semuanya sudah ada petunjuk daripada Nabi Muhammad. Untuk pendekatan kepada orang muda pula bagaimana Ustaz? Kerana apa, kita faham orang muda sekarang lebih mendapatkan ilmu dan juga mendengar dan melihat, menonton video melalui media sosial, contohnya di TikTok. Dan video di TikTok ni tak panjang. Betul. Salah sampaikan hadis, maksudnya lain, dia akan jadi lain. Itu ketakutan apabila kita menyampaikan sesuatu maklumat. Jadi bagaimana cabaran di media sosial ini dalam usaha kita untuk mendekati golongan muda ini untuk penghayatan hadis ini? Baik, penghayatan hadis dan juga penghayatan Al-Quran, baik kepada orang muda secara khusus yang mempunyai semangat untuk mendalami sesuatu isu, contohnya untuk menjuarai sesuatu isu agama ke isu apakah, khusus dalam memahami konsep agama kita, memahami hadis. Satu perkara yang kita perlu faham bahawa hadis ini adalah seperti satu bahtera, himpunan-himpunan ilmu yang cukup luas, dan bukan semua orang yang boleh memahami dari segala aspek. Sebab itu kita kalau melihat himpunan-himpunan hadis para ulama ni cukup banyak. Ada ratusan ribu hadis yang dihimpunkan oleh para ulama dalam pelbagai kitab-kitab yang ada dihimpunkan. Jadi kepada orang muda secara khusus, kepada penuntut ilmu, kita kena kembali kepada satu metodologi yang jelas untuk memahami hadis Rasulullah SAW, iaitu kembali kepada bagaimana para ulama-ulama memberikan penjelasan kepada hadis tersebut, supaya kita tidak memahami hadis itu dengan cara yang salah, yang akan menyebabkan banyak pertikaian, menyebabkan banyak perselisihan pendapat. Yang ini cakap macam tu, yang itu cakap macam ni. Jadi masing-masing boleh bercakap apa yang dia nakkan seperti mana yang dipaham terhadap hadis Nabi. So ini membawakan banyak perdebatan dan banyak permasalahan. Permasalahan boleh diselesaikan dengan cara kalau kita kembali bagaimana para ulama-ulama silam kita dahulu jelaskan hadis ini begini-begini, maka kita ini akan dapatkan cara mengadaptasi dengan hadis Nabi dengan cara yang tepat. Ya, dan salah satu caranya untuk kita hadir dalam majlis sama hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024. Ustaz, mungkin boleh perincikan lagi tentang majlis ini? Baik, majlis sama hadis. Ini adalah satu majlis yang pertama kali kita memperkenalkan di Malaysia. Sama hadis itu bermaksud satu himpunan majlis di mana akan berkumpulnya ramai para ulama-ulama hadis dan akan membacakan, memperdengarkan hadis Nabi. Dan kali ini kita membawakan sama hadis Sahih Al-Bukhari, di mana kita akan himpunkan sekian ramai daripada para ulama membaca dan memperdengarkan hadis Nabi daripada Sahih Bukhari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir. Dan kita berpeluang insya-Allah untuk mendengar hadis-hadis dan perincian syarahan daripada para ulama-ulama besar yang kita bawa. Yang kita harapkan majlis inilah yang akan menjadi salah satu majlis yang boleh untuk kita memahami hadis Nabi dengan lebih terperinci seperti mana yang kita jelaskan tadi. Dan satu lagi agenda yang paling utama di dalam majlis sama hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa ini adalah peluang yang kita diberikan untuk mengangkat tinggi martabat negara Malaysia sebagai negara Islam yang moderate, negara Islam yang moden, yang membawa ajaran Islam yang wasatiyah, supaya negara Malaysia kita ini akan mencipta nama di persada dunia menjadi antara negara pertama di Asia yang menghimpunkan sekian ramai para ulama untuk menjayakan majlis ini. Dan kita tunjukkan kepada penonton ini adalah antara tokoh-tokoh yang akan hadir
Siapa di kalangan mereka ini yang Ustaz nak highlightkan? Okey, baik. Kita mempunyai ramai tokoh, kurang lebih 16 orang tokoh ulama hadis daripada beberapa negara yang akan kita bawakan. Antaranya adalah Syekh Abu Bakar Ahmad, Mufti Besar India yang pernah dinobatkan sebagai tokoh maklih antarabangsa kita. Kita ada bawakan Syekh Abdul Hudal Yaqubi daripada Syria, Syekh Dr. Yusri daripada Mesir, Datuk Dr. Luqman kita sendiri, Mufti Wilayah daripada Malaysia. Kita ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid daripada Libya. Kita bawakan Syekh Awad Mangkush daripada Tunisia. Kita bawakan Syekh Isam As-Sabu'i, dan sekian ramai daripada para ulama ini. Kita bayangkan kita berpeluang untuk bersama dengan mereka dalam satu majlis yang menghimpunkan sekian ramai daripada para ulama-ulama, tokoh-tokoh hadis. Dan ia terbuka kepada orang awam pada 10 hingga 21 November ini? Betul. Program ini terbuka. Masih lagi kita buka pendaftaran secara walk-in. Boleh datang dan majlis ini akan berlangsung selama 11 hari. Dan yang paling utama sekali adalah pada 21 November yang saya nak highlightkan adalah akan berlangsungnya majlis penutup, di mana majlis penutup ini kita harapkan orang ramai boleh datang untuk mengambil faedah sebesar-besarnya dengan himpunan ini, dan majlis penutup akan disempurnakan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. InsyaAllah kita doakan supaya majlis ini berjaya dan dapat mengumpul ramai yang akan hadir pada 10 hingga 21 November 2024 bertempat di Masjid Putrajaya. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari, pengerusi bersama Majlis Sama' Hadis Sahih Al-Bukhari Antarabangsa 2024.